Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Rosmani binti Ali selaku pensyarah untuk subjek DWP 10703 Kajian Tindakan dalam Pendidikan. Pada kali ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang laporan kajian tindakan bagi Diploma Pasca Siswazah Pendidikan UNIZA sesi 2020-2021. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu saya sendiri, Wan Nurul Insyirah binti Wan Azhar selaku pembentang yang pertama. Seterusnya Saidatul Nur Aisyah binti Muhammad Anwar sebagai pembentang yang kedua. Pembentang yang ketiga pula Wan Nur Aisyah binti Wan Muhammad dan Nur Syahidah Amalia binti Muhammad Tajuddin sebagai pembentang yang keempat. Tajuk bagi kajian tindakan yang telah dilaksanakan oleh kumpulan kami adalah meningkatkan kemahiran kembangan, pemfaktoran dan menyelesaikan operasi asas aritmetik murid tingkatan 2T menggunakan kaedah gamifikasi. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pengenalan. Topik algebra merupakan asas yang penting dalam mata pelajaran matematik. Setiap murid harus mahir topik algebra untuk memudahkan pembelajaran topik-topik lain pada masa akan datang kerana ianya saling berkait. Oleh itu, guru akan memberi penekanan pada topik algebra untuk memastikan murid mahir menggunakan operasi asas matematik, kembangan serta pemfaktoran. Seterusnya, refleksi pengajaran dan pembelajaran. Pada awal tahun 2020, kami telah ditugaskan untuk mengajar matematik tingkatan 2 dan 4. Daripada pengalaman tersebut, kami dapati bahawa kebanyakan murid tidak dapat menguasai asas algebra dengan baik. Murid tingkatan 4 yang sepatutnya sudah mahir dengan asas algebra dilihat masih melakukan kesalahan yang sama walaupun sudah ditegur berulang kali. Mereka hanya mahir dengan soalan yang melibatkan operasi mudah sahaja. Apabila melibatkan soalan penyelesaian masalah yang lebih rumit, mereka terus keliru dan tidak dapat menjawab dengan betul. Hal ini sangat membimbangkan kerana mereka sepatutnya mahir asas algebra untuk memudahkan pembelajaran topik-topik baru di peringkat yang lebih tinggi. Kelemahan asas algebra tersebut juga turut dikesan pada murid tingkatan 2. Walaupun murid tingkatan 2 baru sahaja belajar topik algebra tersebut, namun mereka dilihat agak sukar untuk menjawab soalan berkaitan algebra dengan betul. Keadaan ini telah kami perhatikan melalui latihan yang diberi dan dihantar oleh murid. Kami dapati bahawa murid lemah dalam melakukan aktiviti kembangan dan pemfaktoran yang sekaligus menyebabkan mereka tidak dapat menyelesaikan operasi asas aritmetik dengan betul. Jadi, untuk mengelakkan hal yang sama berulang, kami mengambil inisiatif untuk melaksanakan kajian tindakan kepada murid kelas kami iaitu tingkatan 2T dengan menggunakan beberapa aktiviti atau pendekatan. Aktiviti-aktiviti ini bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan lagi penguasaan mereka dalam kemahiran kembangan, pemfaktoran dan menyelesaikan masalah menggunakan operasi asas aritmetik. Seterusnya adalah fokus kajian. Kajian ini memfokuskan kepada kemahiran untuk menjawab soalan dengan tepat melalui aktiviti ulang kaji yang lebih menarik. Soalan yang terlibat adalah soalan berbentuk kemahiran kembangan di mana murid perlu mengembangkan ungkapan algebra, kemudian soalan berkaitan kemahiran pemfaktoran di mana memerlukan murid memfaktorkan ungkapan algebra kepada sebutan yang lebih mudah, dan seterusnya soalan menyelesaikan masalah operasi asas aritmetik di mana memerlukan murid menyelesaikan atau mempermudahkan ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas seperti tambah, tolak, darab dan juga bahagi. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang objektif dan soalan bagi kajian kami. Objektif kajian. Kami mengharapkan murid dapat mencapai objektif yang berikut. Yang pertama, meningkatkan kemahiran kembangan ungkapan algebra murid tingkatan 2T menggunakan aktiviti permainan Snakes and Ladders. Objektif yang kedua, meningkatkan kemahiran pemfaktoran ungkapan algebra murid tingkatan 2T menggunakan aktiviti permainan Tic-Tac-Toe. Objektif yang ketiga, meningkatkan kemahiran menjawab soalan penyelesaian masalah melibatkan operasi asas aritmetik ungkapan algebra murid tingkatan 2T menggunakan aktiviti permainan Maths Card.
Seterusnya, soalan kajian. Soalan yang pertama, bagaimanakah aktiviti permainan Snakes and Ladders yang dijalankan dapat meningkatkan kemahiran kembangan ungkapan algebra murid tingkatan 2T? Yang kedua, bagaimanakah aktiviti permainan tic-tac-toe yang dijalankan dapat meningkatkan kemahiran pemfaktoran ungkapan algebra murid tingkatan 2T? Dan soalan yang ketiga, adakah aktiviti permainan Maths Card yang dijalankan dapat meningkatkan kemahiran menjawab soalan penyelesaian masalah melibatkan operasi asas aritmetik ungkapan algebra murid tingkatan 2T? Seterusnya adalah peserta kajian. Kajian ini melibatkan seramai 4 orang pelajar yang lemah dalam mata pelajaran matematik daripada kelas 2T. 4 orang pelajar ini telah dipilih berdasarkan kepada pencapaian mereka dalam markah ujian TOV tingkatan 2 yang telah dijalankan. Peserta kajian yang pertama adalah Azim, bukan nama sebenar, berumur 14 tahun. Keluarga Azim tinggal di bandar dan mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi. Azim merupakan seorang murid yang aktif, suka bercakap tetapi banyak bermain di dalam kelas. Manakala tahap akademik Azim adalah lemah. Peserta kajian yang kedua pula adalah Fahim, bukan nama sebenar, juga berusia 14 tahun. Keluarga Fahim tinggal di bandar dan mempunyai latar belakang pendidikan yang sederhana. Fahim merupakan seorang murid yang pasif, kurang beri tumpuan di dalam kelas dan juga kurang bergaul dengan rakan-rakan. Fahim juga mempunyai prestasi akademik yang lemah, sama seperti Azim. Peserta kajian yang ketiga adalah Husna, bukan nama sebenar, berumur 14 tahun. Keluarga Husna tinggal di kampung dan mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi. Husna merupakan seorang murid yang pasif, kurang keyakinan dan pemalu. Manakala tahap akademik Husna berada di tahap yang lemah. Dan peserta kajian yang keempat adalah Farisha, juga berusia 14 tahun. Keluarga Farisha tinggal di kampung dan mempunyai latar belakang pendidikan yang sederhana. Farisha merupakan seorang murid yang aktif, suka bercakap tetapi kurang memberi tumpuan di dalam kelas. Dan tahap akademik Farisha juga sama seperti Azim, Fahim dan Husna, iaitu berada pada tahap yang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wan Insyirah, sahabat saya yang telah membentangkan sebentar tadi. Saya akan sambung lagi pembentangan kami. Saya Saidatul Nur Aisyah binti Muhammad Anwar, nombor matrik 061341. Okey. Jadi antara tindakan yang telah pun kami jalankan ialah kami telah pun memberi borang soal selidik kepada pelajar-pelajar kami. Jadi kami juga telah membuat pemerhatian melalui jawapan buku latihan pelajar dan kami juga telah pun menjalankan ujian pra kepada pelajar-pelajar kami. Dalam merancang kajian kami menggunakan panduan model Kirk-Lewin di mana kami merancang untuk memberi soalan latih tubi dalam bentuk aktiviti gamifikasi yang menarik kepada pelajar bagi meningkatkan tahap kemahiran mereka dalam pengembangan, pemfakturan dan juga operasi asas aritmetik. Kemudian kami bertindak dengan melaksanakan 3 aktiviti gamifikasi iaitu Snake and Ladder yang merangkumi pengembangan, Tic-Tac-Toe yang merangkumi pemfakturan serta Math Card yang merangkumi operasi asas aritmetik. Dalam memerhati, kami membuat pemerhatian dan juga menilai cara pelajar melaksanakan ketiga-tiga aktiviti ini. Dalam merefleks pula, kami membuat analisis markah berdasarkan ujian pra dan juga ujian pasca yang telah pun kami berikan kepada ketiga-tiga peserta kajian kami. Jadi untuk aktiviti yang pertama iaitu aktiviti Snake and Ladder, kami telah pun menjalankan aktiviti ini dan di sini terdapat 2 orang pelajar lelaki yang telah pun menyertai aktiviti ini di mana mereka bergilir-gilir untuk mengambil bahagian dengan membaling dadu dan menggerakkan token mengikut bilangan yang mereka dapat daripada dadu. Dan apabila token mereka berhenti di mana-mana kotak, mereka akan cuba untuk menjawab soalan yang terdapat pada kotak tersebut untuk maju ke depan. Kemudian dalam aktiviti Tic-Tac-Toe pula,
Dua orang pelajar ini telah pun menyertai kajian kami di mana pelajar pertama diberi token X iaitu token berwarna hijau, kemudian pelajar kedua diberi token O iaitu token yang berwarna biru. Dalam gambar yang kedua pula, pelajar pertama telah pun memilih salah satu daripada kotak tic-tac-toe. Kemudian dalam gambar yang ketiga pula, dia telah pun cuba untuk menjawab soalan tersebut. Jika dilihat pada gambar yang keempat, beliau telah berjaya menjawab soalan tersebut dan meletakkan token beliau pada soalan tersebut. Kemudian pelajar yang kedua juga telah pun memilih soalan yang beliau ingin jawab. Kemudian dalam gambar yang kelima, kita dapat lihat bagaimana peserta kedua cuba untuk menjawab soalan yang kedua. Dan jika dilihat daripada gambar yang keenam, soalan yang cuba dijawab peserta tadi tidak berjaya kerana terdapat token berwarna hijau di dalam kotak yang dipilih oleh peserta kedua. Namun begitu, peserta kedua telah pun berjaya memenangi pusingan ini apabila beliau dapat meletakkan token-token beliau dan memenuhi ruangan secara menegak. Okey, dalam aktiviti math card pula, kami telah pun memberikan kad ini kepada peserta-peserta kami seperti dalam gambar rajah yang pertama. Kemudian dalam gambar yang kedua, peserta kedua telah pun memilih kad daripada peserta pertama. Kemudian dalam gambar ketiga, peserta pertama mencabut kad daripada peserta yang kedua. Kemudian dalam gambar rajah yang keempat, kedua-dua peserta ini cuba untuk menjawab soalan yang telah pun disediakan di dalam kad tersebut. Kemudian di dalam gambar rajah yang kelima, kita dapat lihat bagaimana setiap pelajar ini cuba untuk menyemak soalan pihak lawan dengan menggunakan jawapan yang terdapat pada belakang kad tersebut. Dan jika dilihat daripada gambar rajah yang keenam, kita dapat melihat bahawa peserta kedua juga telah pun memenangi pusingan dalam aktiviti math card ini. Seterusnya adalah dapatan kajian. Jadi kami telah pun membuat analisis borang soal selidik di mana kami telah pun mengedarkan satu borang soal selidik kepada keempat-empat peserta kajian kami dan borang ini mengandungi 12 soalan di mana kami ini mendapatkan data terhadap minat murid dalam mata pelajaran matematik dan subtopik algebra. Di soal selidik ini kami telah pun jalankan sebelum intervensi. Jadi antara dapatan kami ialah dalam jadual 1 soalan 1 ini, kami mengemukakan soalan adakah anda suka belajar mata pelajaran matematik. Keempat-empat peserta telah pun menjawab ya di mana mereka suka belajar mata pelajaran matematik. Kemudian soalan yang kedua dan ketiga dalam jadual 2 ini, kami mengemukakan soalan adakah mata pelajaran matematik ini senang untuk lulus. Dan adakah aktiviti mata pelajaran matematik ini membosankan? Jadi, mereka bersetuju bahawa mata pelajaran matematik tidak mudah untuk lulus. Namun begitu, mata pelajaran matematik tidaklah membosankan. Kemudian dalam jadual yang ketiga, soalan 4, kami juga mengemukakan adakah aktiviti yang dijalankan dalam mata pelajaran matematik sangat menarik. Dan mereka bersetuju bahawa aktiviti yang dijalankan ini adalah sangat menarik. Seterusnya, sahabat saya akan menyambung pembentangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Aisyah binti Wan Muhammad. Nombor matrik 061346. Okey, baiklah. Saya akan sambung pembentangan yang seterusnya dengan dapatan kajian. Bagi jadual 4 untuk soalan 5, adakah anda belajar mata pelajaran matematik hanya untuk lulus peperiksaan? Okey, keempat peserta kajian telah memilih tidak. Ini bermakna 100% daripada mereka menyatakan bahawa mereka belajar mata pelajaran matematik bukan hanya untuk lulus peperiksaan semata-mata. Okey, bagi jadual 5 untuk soalan 6, adakah anda mendapat markah yang baik dalam mata pelajaran matematik? Okey, dua peserta kajian telah memilih ya dan dua peserta kajian telah memilih tidak. Ini bermakna 50% daripada mereka menyatakan bahawa mereka mendapat markah yang baik dalam mata pelajaran matematik, manakala
50% daripada mereka juga menyatakan bahawa mereka mendapat markah yang kurang baik dalam mata pelajaran matematik. Okey, untuk jadual 6 iaitu bagi soalan 7, adakah anda mahir dalam subtopik algebra? Okey, berdasarkan soalan ini, keempat peserta kajian telah memilih tidak, iaitu 100% daripada mereka menyatakan bahawa mereka mahir dalam subtopik algebra. Okey, bagi jadual 7 untuk soalan 8 dan soalan 9, soalan 8, adakah subtopik algebra merupakan subtopik yang mudah untuk difahami? Dan soalan 9, adakah subtopik algebra merupakan subtopik yang mudah untuk dikuasai? Okey, berdasarkan kepada dua soalan ini, dua peserta kajian telah memilih ya dan dua peserta kajian telah memilih tidak. Ini bermaksud 50% daripada mereka menyatakan bahawa subtopik algebra merupakan subtopik yang mudah untuk mereka fahami dan mudah untuk mereka kuasai. Dan 50% daripada mereka juga menyatakan bahawa subtopik algebra merupakan subtopik yang tidak mudah untuk difahami dan tidak mudah untuk dikuasai. Okey, bagi jadual 8 iaitu untuk soalan 10, adakah anda faham tentang kembangan algebra? Okey, 4 peserta kajian telah memilih ya. Ini bermaksud 100% daripada mereka menyatakan bahawa mereka faham mengenai kembangan algebra. Okey, bagi jadual 9 untuk soalan 11, adakah anda faham tentang pemfaktoran algebra? Okey, berdasarkan soalan ini, ketiga peserta kajian telah memilih ya, manakala seorang peserta kajian telah memilih tidak. Ini bermaksud 75% daripada mereka menyatakan bahawa mereka faham tentang pemfaktoran algebra, manakala 25% daripada mereka menyatakan bahawa mereka tidak faham tentang pemfaktoran algebra. Okey, untuk jadual 10 bagi soalan 12 iaitu adakah anda faham operasi asas aritmetik? Okey, berdasarkan soalan ini, dua peserta kajian telah memilih ya dan dua peserta kajian telah memilih tidak. Ini bermaksud 50% daripada mereka menyatakan bahawa mereka faham mengenai operasi asas aritmetik dan 50% daripada mereka menyatakan bahawa mereka tidak faham mengenai operasi asas aritmetik. Secara keseluruhannya dalam analisis soal selidik, didapati bahawa kesemua peserta kajian menyatakan bahawa mereka tidak mahir dalam subtopik algebra. Namun begitu, dua daripada keempat peserta kajian menyatakan bahawa subtopik algebra ini merupakan subtopik yang mudah untuk difahami dan mudah untuk dikuasai. Mereka merasakan mereka faham ketika guru memberikan contoh. Namun apabila guru memberikan soalan lain, mereka mula keliru dan tidak dapat menjawab soalan algebra dengan baik dan betul. Berdasarkan kepada analisis pemerhatian yang kumpulan kami jalankan, kami melihat pemerhatian dari segi analisis buku latihan murid. Daripada apa yang kami dapati, murid masih lagi tidak faham dan tidak boleh menjawab soalan mudah melibatkan soalan penyelesaian masalah algebra. Daripada pemerhatian tersebut, kami mendapati bahawa murid masih lagi belum faham dan menguasai ungkapan algebra yang melibatkan kemahiran pemfaktoran, kemahiran kembangan dan menyelesaikan masalah mengikut operasi aritmetik yang betul. Jadi berdasarkan kepada masalah ini, hal ini akan menjadi halangan kepada pelajar untuk menjawab dengan betul dan tepat, terutamanya ketika mereka menjawab soalan peperiksaan. Pemerhatian juga dijalankan untuk mengukur tingkah laku pelajar melalui soal jawab antara guru dan murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran berlaku.
Okey, sebelum daripada intervensi dijalankan, apabila guru menyoal kepada pelajar mengenai ungkapan algebra, masih ada lagi di antara mereka yang masih enggan menjawab soalan itu ataupun gagal untuk memahami persoalan daripada guru walaupun melibatkan kepada pengiraan operasi algebra yang mudah. Okey, susulan daripada itu mereka menunjukkan sikap negatif seperti mudah berputus asa, mudah mengalah dan tidak berusaha untuk menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Okey, berbanding dengan selepas daripada intervensi dijalankan, okey, apabila intervensi dijalankan, murid menunjukkan sikap yang positif ketika melakukan aktiviti yang dijalankan dan berjaya untuk meningkatkan pencapaian mereka terhadap penyelesaian masalah algebra. Okey, mereka ni bersungguh-sungguh untuk menjawab soalan yang diberikan dan bertanya sekiranya terdapat keraguan ketika mereka menyelesaikan penyelesaian masalah algebra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahidah Amalia binti Muhammad Tajuddin akan meneruskan pembentangan iaitu berkenaan dengan analisis ujian pra dan juga ujian pasca, refleksi, cadangan serta tindakan susulan. Okey, bagi analisis ujian pra dan juga ujian pasca, ujian pra telah kami laksanakan sebelum kami menjalankan aktiviti gamifikasi. Manakala ujian pasca pula kami telah laksanakan setelah kami menjalankan aktiviti gamifikasi tersebut. Di mana ujian pasca ini kami menggunakan set soalan yang sama dengan ujian pra. Hasil dapatan daripada ujian pra dan ujian pasca telah kami ringkaskan ke dalam jadual-jadual yang berikut. Okay, di sini jadual 11 menunjukkan markah yang diperolehi oleh peserta kajian bagi aktiviti snack and ladder. Okey, di sini dapat dilihat bahawa markah ujian pra bagi keempat-empat peserta adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan markah ujian pasca. Ini bermakna berlaku peningkatan pada markah ujian tersebut. Peningkatan paling tinggi dapat dilihat pada peserta kajian yang keempat iaitu meningkat sebanyak 40%. Jika dilihat pada markah ujian pra, pelajar ini langsung tidak mendapat markah. Manakala peningkatan paling rendah adalah pada peserta yang pertama iaitu meningkat sebanyak 10%. Okey, secara keseluruhannya kami dapati bahawa permainan Snake and Ladder ini sebenarnya telah membantu meningkatkan kemahiran kembangan algebra peserta. Okey, seterusnya untuk aktiviti kedua, jadual 12 ni telah menunjukkan markah bagi aktiviti iaitu permainan tic-tac-toe, di mana di sini dapat dilihat pada ujian pra, kesemua peserta kajian langsung tidak mendapat markah. Okey, mereka langsung tidak mendapat markah kerana tiada satu pun jawapan yang betul. Pelajar tidak dapat membuat pemfaktoran dengan betul. Setelah aktiviti dijalankan, ujian pasca telah menunjukkan berlaku peningkatan di mana semua pelajar mendapat markah. Di sini dapat dilihat bahawa peserta yang pertama mendapat markah 60% pada ujian pasca, iaitu markah yang paling tinggi. Manakala peserta kedua pula mendapat markah 20% iaitu jumlah peningkatan markah yang paling rendah. Peserta ketiga dan keempat masing-masing mendapat markah yang sama iaitu 30%. Di sini kami membuat kesimpulan bahawa permainan tic-tac-toe ini telah membantu meningkatkan kemahiran pemfaktoran algebra peserta. Okey, seterusnya untuk aktiviti yang ketiga iaitu aktiviti math card. Okey, jadual 13 telah menunjukkan markah bagi ujian pra dan ujian pasca
untuk aktiviti MATCAD ini, di mana setiap peserta mendapat markah ujian pra yang sama, iaitu 20%. Ini menunjukkan jika dibandingkan dengan ujian pasca, berlaku peningkatan walaupun sedikit, tapi masih lagi berlaku peningkatan, di mana peserta kedua peningkatan yang paling banyak, iaitu sebanyak 40%, manakala peserta keempat peningkatan yang paling rendah, iaitu sebanyak 7% sahaja. Jadi kami dapat membuat kesimpulan bahawa permainan MATCAD ini telah meningkatkan kemahiran peserta dalam menyelesaikan operasi asas aritmetik. Maka secara keseluruhannya, dapatan kajian ini telah menunjukkan bahawa melalui penggunaan kaedah gamifikasi telah dapat meningkatkan kemahiran kembangan algebra, pemfaktoran algebra dan penyelesaian operasi asas aritmetik dalam kalangan peserta, seperti mana data yang telah ditunjukkan dalam ujian pra dan ujian pasca tadi. Seterusnya untuk refleksi, kami sedari daripada dapatan yang telah kami perolehi, guru sebenarnya harus menjadi seorang yang sangat kreatif. Kreatif di sini bermaksud guru perlu mempelbagaikan rancangan pengajaran mereka supaya murid-murid akan rasa tertarik dan rasa pengajaran itu menarik. Selain itu, seperti yang kita tahu, matematik ini kita memerlukan asas yang kukuh. Kita perlu memastikan asas matematik murid adalah kukuh. Ini kerana apabila kemahiran asas matematik kukuh, murid-murid akan berpotensi untuk menguasai subjek dengan baik. Selain itu, kepelbagaian aktiviti akan dapat memotivasikan murid untuk belajar. Di sini kami dapati bahawa apabila pelajar membuat aktiviti permainan, mereka lebih seronok, mereka lebih rasa ingin membuat aktiviti, ingin membuat latihan. Seterusnya, kami dapati juga bahawa walaupun kami melihat berlaku peningkatan pada keputusan ujian pasca, sebenarnya kami berpendapat bahawa pencapaian kajian ini boleh ditingkatkan lagi jika masa yang dijalankan lebih lama. Di sini sebenarnya kami menghadapi kekangan masa lah, oleh kerana penularan wabak COVID-19 ini menyebabkan sekolah ditutup. Jadi makanya kami terpaksa meminta pelajar untuk datang ke rumah bagi melaksanakan aktiviti. Bagi cadangan dan tindakan susulan pula, di sini kami mencadangkan agar guru mempelbagaikan aktiviti ketika mengajar untuk mewujudkan suasana baru yang lebih menarik. Di sini apabila guru membuat aktiviti yang pelbagai, murid-murid akan merasa lebih tertarik kerana suasana tersebut lebih segar, lebih baru. Seterusnya, kami juga mencadangkan agar guru menggunakan aktiviti permainan sebagai aktiviti PAK21 yang berpusatkan murid. Aktiviti-aktiviti permainan tersebut seperti aktiviti spin and think, magic cube puzzle, puzzle it out, di mana aktiviti itu murid-murid dapat melakukannya secara berkumpulan. Jadi ianya lebih menariklah lakukan aktiviti secara berkumpulan permainan. Jadi permainan ini akan menyebabkan murid lebih tertarik. Dan kami juga mencadangkan agar guru memperbanyakkan ujian dengan menyediakan soalan dalam pelbagai aras, iaitu aras rendah, sederhana dan tinggi, supaya pelajar-pelajar ini dia
bermula dengan aras rendah, seterusnya aras sederhana dan tinggi. Okey, sekian saja. Okay, ini merupakan rujukan yang telah kumpulan kami gunakan. Okay, sekian. Terima kasih.